saya bekerja di airport masa tu. So bila saya balik kerja, masuk ke kampung tu, kita dah dalam alam lain. Saya anggap kampung itu adalah universiti saya yang pertama. Cerita lama takkan dilupa, hidup dalam jiwa selamanya. Di sini, pada suatu masa, terletaknya Kampung Bedok, salah satu perkampungan Melayu tertua di Singapura. Kawasan ini lahir di sekitar tahun 1850-an. Penduduknya mencorak kehidupan sederhana tapi bermakna sebagai nelayan, petani, buruh dan pekerja industri. Nama Bedok dipercayai berasal daripada perkataan bedoh yang bermakna gendang masjid atau biduk, iaitu perahu kecil, lambang seruan dan perjalanan. Simpang Bedok muncul sebagai nadi ekonomi dan sosial. Bedok Corner pula menjadi medan selera yang menggantikan jejak rumah papan. Hari ini, Bedok telah moden. Namun warisan kampungnya masih hidup dalam nama, dalam rasa dan dalam ingatan yang tak pernah boleh dilupa. Kampung Bedok ni dia luas dia meliputi 7 mukim atau 7 kampung lah. Orang kampung dahulu bagikan kampungnya pada 2, darat dan laut. Jadi laut itu adalah kriteria identifikasi yang mereka gunakan. Saya berasal daripada Kampung Bedok Laut. Kat Kampung Bedok Laut ni dekat dengan Jalan Gereja. Saya adalah anak daripada keluarga Cina Hokkien. Kampungnya pun dekat daerah situ juga, dekat Padang Terbakar. Bedok Jalan Gereja ni asal dia kampung nelayan. Jadi kebanyakan yang datang daripada tu dululah Indonesia apa semua kan, diorang bermestautin kat sana. Dari situ banyak benda-benda yang kejadian ataupun diorang bawa daripada luar masuk ke dalam Maodis. Dinamakan Jalan Gereja kerana bila kita dari Bedok Road tu, kita masuk ke Jalan Gereja, di sebelah kiri tu ada Bedok Methodist Church. Zaman kanak-kanak di Kampung Bedok penuh dengan tawaria dan bahagia. Berlari setiap pagi tanpa kasut di Jalan Tanah Merah, memanjat pokok jambu dan mandi parit bersama rakan-rakan sekampung. Bunyi gendang dari masjid, bau kayu api dari dapur mak dan suara ibu memanggil pulang. Semuanya masih terbayang jelas. Waktu kami kanak-kanak di kampung dulu, memang seronok lah. Memang kira bangun pagi tu je dah memang macam-macam aktiviti dalam kepala lah. Mana nak pergi main bola, mandi sungai, nak pergi dengan kawan-kawan cari spider. Dulu dia punya dekatnya laut tu sampai kalau air pasang, dia boleh pas sampai ke jalan raya dekat Bedok Corner tu. Naturally kita ada banyak aktiviti laut lah. Kita ada peraduan kolek. It's almost a yearly event. Orang kampung semua datang meriah macam satu pesta gitu. Dulu di kampung saya sekolah Bedok Boys School. Dia ada 3 sekolah utama di mana semua anak-anak kampung pergi sana. Bedok Boys School, Bedok Girls School, atas bukit Bedok Primary School. Bedok Primary School terletak di Jalan Langgar Bedok. Jadi waktu kecil-kecil tu kalau saya pergi sekolah, saya jalan tembus kampung lah. Jalan masuk Jalan Kadi, naik bukit. Lepas sekolah tu terletak di atas bukit. Kehidupan di kampung tiada kemudahan. Walaupun tak mudah, ia sungguh indah. Pada tahun 50-an, 60-an, kemudahan air dan api bukanlah seperti sekarang. Ada pipe di rumah, elektrik pun senang dan macam-macam. Tahun 50-an dan 60-an,
di kampung saya tu kami bergantung kepada perigi untuk mendapatkan air. Jadi ada dua jenis perigi sebenarnya. Satu perigi batu, perigi yang airnya jernih jadi kita boleh minum. Kemudian satu lagi ialah perigi kumbah. Jadi perigi ni airnya tidak sejernih yang itu. Airnya tu mungkin lebih kekuningan, tapi penduduk masih ambil sebab dia akan gunakan untuk kegunaan lain, membersihkan rumah dan sebagainya. Saya mula asal daripada Toa Payoh, tapi bila saya berumah tangga, suami saya tinggal di Bedok Kampung. Itu yang buat saya mula-mula seperti culture shock kerana dari flat kita turun ke kampung. Dia nak saya rasa selesa, jadi sebelum saya datang tu dia berusaha siapkan tandas, jadi saya tak rasa macam terlalu janggal masuk ke kampung. Masa saya kecil, tandasnya, jambannya tu di luar rumah macam pondok kecil gitu dan menggunakan tong Jadi siapa nak buang air, najisnya tu dijatuh ke tong tu lah. Dan kami mengupah orang untuk membersihkan najis tersebut. Mungkin seminggu dia datang 2 kali. Dan beberapa keluarga, 2 atau 3 rumah akan berkongsi satu jamban tong itu. Mula-mula saya tanya dia, macam mana tandas tu? Tandas tarik ke? Because saya punya version tandas tarik is pump tarik. Tapi dia tak nak takutkan saya. Dia cakap, tarik. Tapi bila dah kahwin, apa yang tarik? Ada satu kali tengah-tengah bikin aktiviti tu kan, sekali Apik datang, tarik gitu. Dia diam aje lah, buat bodoh. Pergi one corner, diam aja. Dia orang kalau nak ambil tu, dia tak ada beritahu kita dia nak ambil tahu. Dia datang aja, dia tarik gitu. Ibu-ibu dulu walaupun tidak berpangkat seperti ibu-ibu moden sekarang, mereka adalah tulang belakang keluarga. Sementara suami-suami bekerja, para isteri tak duduk diam di rumah sahaja. Setiap keringat mereka adalah bukti cinta yang tak berbelah bahagi. Ada satu ketika tu bila awal-awal kita pindah ke sana, bapa saya bekerja menjelajah satu Malaysia lah. Kami semua ditinggalkan lah. Nanti dalam berapa bulan baru balik. Jadi mak saya untuk mencari hidup, mak selalu jual lah air batu Malaysia. Di depan rumah tu mak jual mi Hong Kong, rojak untuk sara hidup kita lah. Dan mak saya dari awal lagi sebelum subuh dia dah akan bangun sebab dia akan siapkan kuih-kuih dan masakan untuk jualan. Misalnya nasi sambal goreng, lopes pulut pagi-pagi kan. Kadang orang belum bangun lagi. Jadi kadang kita lalu dah bangun tidak? Tak ada respon. Jadi panggil kuat-kuat lagi, nasi sambal goreng. So nyaringlah dengar goreng pisang, epok-epok sampai jadi macam melodi pula. Kalau katakan dia tidak laungkan kuat pun, memang kita tahu timing dia lah. So you boleh kadang-kadang you boleh wait kat situ. You tahu dia punya timing. Di air atau darat, anak-anak di sini tak pernah tahu erti bosan. Akal mereka tak pernah kehabisan. Hilai tawa bersama kawan-kawan kekal menjadi kenangan. Perbezaan antara duduk kat kampung ni dan duduk dekat flat bila kita kat kampung ni kan, semua orang kenal each other. Semasa Ramadan, saya perlu masak 1 lauk aja, tapi bila kita buka ada 6 lauk. 6 tu dari mana? Neighbour semua hantar, kita exchange lauk and all that. Ada kali kadang-kadang kita bertegur sapa, mereka masih macam kenapa dia tegur kita tu? Saya terbawa-bawa kampung punya feeling tu ke rumah flat. Di kampung kalau hari raya, nanti anak-anak kecil ni dia akan datang. Dia akan datang ramai-ramai tu datang. Few guests okey lah, kita sempat melayan. Dah masuk petang sikit, nanti arwah my auntie will ask, nak kuih ke nak duit? So it's like, nak duit, okay fine, kasih duit aja. Okay, they go to another house.
Selain Ramadan dan Hari Raya, ada sahaja kerajaan yang disambut pada hujung minggu di Kampung Bedok. Majlis kahwin. Wow, majlis kahwin lagi bagus. Dia kalau majlis kahwin macam malam hari Sabtu, kalau hari Minggu hari kahwinnya, malam Sabtu tu kita dah berkumpul satu kampung dah. Gotong royong, kopek bawang apa semua. Nanti mesti ada satu yang leader tukang masak. Itu nama dia Pak Tai. Tak payah cerita, satu kampung tu mesti datang. Tak ada macam sekarang, tak jemput, tak datang, tak ada. Memang macam gitu. Semua rumah yang bikin majlis, tak ada kecil, tak ada besar, semua sama. Majlis kahwin di kampung, dia agak berlainan dengan majlis kahwin yang ada sekarang lah. Pertama, dia selalu berlangsung 4 malam. Start from malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, nanti pengantin perempuan tu khatam Quran. Dan selalunya nanti ada kumpulan ngaji di kampung tu, kita akan baca berzanji. Dan Jumaat malam Sabtu dia bila naik besar. Itu a bit more banyak kostum dia salin. And then hari Sabtu selalu dia ada majlis nikah dia. And Sunday baru dia bersanding. Dalam suka, pasti ada duka. Namun anak kampung tahu yang di sebalik derita masih ada cahaya. Bila banjir melimpah, air naik sampai ke lutut dan kadang ke pinggang. Rumah berlumpur dan perabot hanyut. Namun semangat mereka tak pernah patah tenggelam. Dalam bencana, mereka tetap mencari bahagia di sebalik suram. Rumah saya ni di Jalan Gereja ni, tanah dia tinggi sikit dari kawasan-kawasan sekitaran. Jadi kalau air pasang besar ke apa, biasanya dia sampai kat pinggir tepi rumah saya lah. Pasal saya tinggal kat tepi longkang kan. Tapi ada satu ketika tu, banjir besar melanda Singapura, besok nak hari raya. Jadi kecoh lah. Itu besar banjir tu sampai masuk rumah saya, sampai pinggang. Rumah jadi huru-hara lah. Jadi bapa saya terpaksa angkat motosikal gantung kat dinding. Saya pun tak tahu macam mana lah. Yang sangat-sangat saya ingat apabila tong-tong najis ni tong-tong najis ni floating around, and the funny part is when each household tries to identify yang mana tong mereka. Itu tong saya tu. They run after it. Gambar di belakang ni, hari ni saya ingat lagi, itu antara pertama kali saya merasakan banjir. Itu yang lekas-lekas keluarkan kamera. Bila banjir je saya cakap dengan suami saya, mari kita dukung anak kita ambil gambar sebelum air dia surut. Dan bukan rumah ni saja saya ambil gambar. Saya pergi ke rumah neighbor, rumah dia rumah panggung. Air dah naik sampai ke situ. Saya bergambar juga kat rumah situ. Lepas tu lari pergi rumah lagi satu saudara, ambil gambar dia tengah cuci rumah. Jadi excited. Macam gini rupanya banjir. Selain banjir, banyak lagi bencana lain yang melanda Kampung Bedok laut dan darat. Seperti puting beliung. Semasa kejadian ada puting beliung tu, masa tu umur saya masih kecil lah. Tu hari ni ribut lah dekat Kampung Bedok ni. Jadi semua tutup tingkap. Lepas tu puting beliung tu lalu kat depan rumah saya. Dia terus ikut jalan sungai tu terus sampai ke Sungai Bedok. Tapi satu rumah ni bumbungnya tercampak dengan buaian bayi. Tapi nasib baik masa tu tak ada bayi dalam buaian tu. Di Kampung Bedok ini, jiran bukan sekadar jiran. Mereka seperti keluarga. Pintu tak pernah tertutup, hati sentiasa terbuka. Dan penghuninya bukan manusia sahaja, ayam berkokok jadi jam penggera dan itik berkawat pulang di hari senja. Kat kampung dulu kita memang pelihara ayam itik sendiri, ada angsa. Kambing saya tak ingat, atau lembu mungkin ada di tempat lain tapi tidak di Kampung Bedok lah. Dan tiap-tiap petang raya kita akan tunggu pengumuman mufti
And then bila Mufti announce je, dan sibuklah mak atau bapak kita akan cakap, okey, siap malam kita kat ayam. Kita kat malam, pasal malam ayam rabun. Dia tidur kat atas pokok. Ni jenis ayam yang tidak ada reban katakan. Because tak semua orang kampung mewah untuk adakan reban untuk ayam. So ayam-ayam kita yang kita pelihara tidur kat atas pokok. Malam nanti kita ada operasi tangkap ayam, pelan-pelan naik. Alhamdulillah, besok kita ada rendang ayam lah. Kampung Bedok dulu dan kini sudah banyak berbeza. Dulu laut, sekarang sudah ditambak menjadi tanah rata. Namun masih ada tempat-tempat yang namanya masih sama. Okey, Bedok Corner Food Center tu memang dah lama. Masa saya menikah dengan suami saya tahun 83, kita selalu makan cheng teng di sana, dan kedai itu sampai sekarang masih ada. Masih sama, dan bila saya datang balik ke sana macam nostalgia. Bedok Corner dulu kebanyakan penjual-penjual di situ semua penduduk kampung sekitaran. Ada yang jual mi, ada yang jual air, ada yang jual goreng pisang. Tapi sekarang setelah mengikut arus pembangunan ni, dia dah cantikkan kawasan tu. Masa tu saya belum mula berniaga lagi masa tinggal kampung, tapi lepas saya dah pindah ke Tampines, baru saya masuk ke Bedok Corner. Saya mula-mula saya jual roti prata, jual ikan bakar, apa semua. Itu tahun 1990. Yang nampak sangat dia punya perubahan ialah yang kat Simpang Bedok tu lah. Because no longer you ada shop houses macam dulu kan. Lain daripada tu, I think the only thing yang still standing, yang many of us were grateful for it, still grateful for it, is the Masjid Al-Taqwa lah, Kampung Bedok lah. Secara berperingkat, mereka semua menerima surat. Sudah tiba masanya untuk meninggalkan tempat. Tempat yang dibina dengan tulang empat kerat, tempat yang dipenuhi kasih dan cinta, tempat yang didiami dengan jiwa dan rasa, tempat yang menjadi saksi abadi pada setiap tangis dan tawa. Bila tahun 1987, government ada nak ambil alih tempat tu kan, kampung kita. Jadi kita semua dipindahkan. Bila kata nak demolish tu kan, saya baru tebang pokok ceri saya. Pokok ceri tu besar. Jadi bila saya tebang, dia orang cakap, kalau ada pokok besar kan, government bayar compensation dia 3,000 tau. Cakap, jadi saya dengan suami saya dah kahwin masa tu. Saya dengan suami saya pergi tarik pakai tali, macam kono nak holdkan dululah. Tapi diorang nampak masa dah kena tebang kan, jadi tak dapat lah. Macam pokok kelapa, diorang ada pokok nangka apa semua. Memang dapat, government kasih sagu hati bila dia demolish kan. Jadi bila diorang ambil tu, okey, tanah kau sebesar ni, rumah kau sebesar ni, dia bayar pampasan lah. Ada dengan pokok buah-buahan and all that, dia kasih one off. Habis dia kasih kita rumah untuk pilih jugalah. So overall is that, kalau you tanyakan pasal how do you feel about living in the kampung, if it is for the better, yes, tapi you cannot get the spirit of the kampung while you are in flat. Habis macam kat ECP kemarin bawa anak cucu nak main-main, air tengah pasang penuh, saya nampak air laut tu je, saya buka baju, keluarkan wallet dengan seluar jeans juga saya terjun. Jadi semangat kampung tu masih ada. Bila kat hutan pun sama juga. Macam saya ni, hidup tu dalam hutan tu macam tiba-tiba I love it so much that I appreciate almost everything that ada yang depan mata saya. Once a kampung boy, always a kampung boy. Penghujung 1984 kalau tak silap. Sebab kampung tu belum roboh, tapi pemerintah sudah berikan tawaran untuk kami pindah ke rumah-rumah baru. Dan pada masa yang sama, kami diberitahu bahawa penghuni itu tuan rumah harus robohkan rumah sendiri. Tak dapat kami bayangkan kena robohkan sendiri rumah yang merupakan, walaupun pondok buruk, tapi pada kami itu macam istana impian lah ya. I'm very sentimental person. Saya suka ambil gambar. So bila dia tengah robohkan tempat tu, saya menangis. Saya ambil gambar tu sambil menangis kerana saya cakap,
Saya melahirkan anak saya di sini. Anak saya main-main kat sini. Saya kenal orang-orang kampung kat sini. Saya cakap, habislah kalau gini, kalau semua kampung tak ada yang kita ditinggalkan untuk anak-anak kita tengok apa tu kehidupan kampung. That was my only regret. Dan begitulah Kampung Bedok berubah wajah. Potret pembangunan istimewa untuk para penduduk Kampung Jalan Haji Salam. Sebentar lagi akan roboh rumah-rumah, teratak-teratak kayu, reban-reban ayam, warung mi, kedai mamak dan surau tua. Tombanglah pohon-pohon jambu, petai, nangka, pisang, sentul, ceri, kelapa dan mangga. Sebentar lagi, tiada lagi kokok ayam di subuh hari dan siolan burung-burung senja. Sepilah nyanyian cengkerik di malam sunyi dan mati sayup azan di tengah hening sebuah desa di pinggir kota. Di sini pada suatu masa, Kampung Bedok tinggal sejarah. Di sini suatu masa kita hidup penuh rasa. Cerita